Baik, fokus dari negeri di bawah bayu. Situasi banjir dan tinjauan di Pitas. Butirannya langsung bersama Muhammad Syarizal Mawang di Kota Kinabalu. Ijam, silakan. Ya Azam, situasi semasa banjir di Sabah. Setakat 4 petang, keadaan banjir meneruskan tren peningkatan semula dengan 628 orang melibatkan 187 keluarga di 14 pusat pembinaan sementara PPS melibatkan 4 daerah iaitu Paitan, Lahad Datu, Telupit dan terkini Beluran. Menerusi kenyataan Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sabah, situasi di Telupit meningkat dengan 455 penduduk melalui 130 keluarga yang telah dipindahkan di 9 PPS. Di Paitan mencatatkan penurunan dengan 122 penduduk melalui 44 keluarga di 3 PPS. Seterusnya di Lahad Datu, kekal 45 penduduk melalui 12 keluarga ditempatkan di Pusat Latihan Vokasional Lahad Datu. Manakala di Beluran menempatkan 6 penduduk melibatkan 1 keluarga di Balai Raya Kampung Kelagan. Beralih mengenai pasca banjir di Pitas selepas Pusat Kawalan Operasi Bencana Daerah PKOB di daerah berkenaan menutup operasi semua pusat pembinaan sementara banjir PPS semalam. Di lokasi, Serina Olivia Chong ada perinciannya. Teruskan Serina. Baik, terima kasih Syarizal. Pusat Kawalan Operasi Bencana Daerah Pitas semalam telah mengumumkan kesemua pusat pembinaan sementara banjir ditutup secara rasminya. Dan hari ini kami sempat bersama-sama mereka ke beberapa buah rumah penduduk yang terjejas banjir bagi membersihkan kediaman mereka secara gotong royong bersama agensi seperti tentera, APM dan rela. Bersama-sama kami ketika ini penolong pegawai daerah pembangunan Pitas Encik Johari Abdullah Elias Florence. Terima kasih Encik Johari. Apa yang anda boleh kongsikan tentang proses gotong royong hari ini? Terima kasih di atas perkongsian bersama dengan kita punya wartawan. Hari ini kita bersama-sama dengan agensi-agensi seperti mana yang Puan Oli nyatakan tadi, dan kita berada di Kampung Sinasak Batu bersama dengan salah satu mangsa yang dikenal pasti yang rumahnya telah berpindah arah, maksudnya tiang dia roboh lah, dan petang ini seperti mana yang ada di lokasi untuk bersama-sama untuk membersihkan kawasan, dan kita memang sudah highlight untuk kita membantu kepada mangsa tersebut lah, Puan Siti Halimah. Tuan mungkin boleh kongsikan sedikit apa permasalahan yang dihadapi oleh keluarga ini? Puan Siti Halimah ini anak dia satu orang OKU dan memang mendaftar dengan kebajikan lah, dan kita sudah memberi maklum kepada pegawai JPKA untuk membantu lah kepada salah satu daripada mangsa banjir inilah, dan sudah ditempatkan di pusat pemindahan SK Pakan Pitas 2, dan mereka inilah yang salah satunya yang terdiri 2 hari untuk pusat pemindahan disebabkan rumah diorang pada ketika itu masih masih sekitar lutut air dia maksudnya. Betul, mungkin macam mana dengan aktiviti gotong royong pembersihan rumah kediaman mereka yang terjejas ni, adakah ia akan diteruskan di tempat lain ataupun di kampung yang terjejas teruk selepas ini? InsyaAllah kami senantiasa meneruskan aktiviti gotong royong seperti mana yang kami akan bincangkan di PKOB, dan pengurusnya sendiri Tuan DO, dan kita punya timbalan Saudara Mak, Tuan Mak. Dan bersama dengan itulah setakat ini kami masih lagi, maksudnya belum mengarahkan kita punya Angkatan Tentera Malaysia, APM, rela, masih lagi stay di sinilah untuk mana tahu kesiagaan kita untuk membantu, mana tahu kita tidak tahu keadaan cuaca. Dan dari semasa ke semasa kita akan membantu mangsa-mangsa banjir yang memohon pertolongan dengan kita punya PKOB lah. Setakat hari ini, berapa banyak panggilan ataupun laporan untuk memohon bantuan daripada pihak PKOB Pitas ni? Setakat ini yang memohon bantuan ada beberapa, lebih daripada 10 lah maksudnya. Tapi kebanyakannya mangsa kita yang menggunakan kudrat sendiri untuk membersihkan rumah masing-masing. Tapi kita senantiasa bersedia untuk membantu kepada mangsa-mangsa banjir kita untuk membersihkan kawasan. Dan kita memohon kepada JPKK, Ketua Kampung, untuk melaporkan sekiranya ada mohon bantuan untuk kita bersama-sama, kita senantiasa bantu.
Baik, terima kasih atas perkongsian terkini dari PITAS. Kita harapkan segala proses pembersihan kediaman penduduk yang terjejas banjir di daerah ini berjalan lancar. Sekian perkongsian dari PITAS, kembali bersama Syarizam. Terima kasih Serina dengan laporannya. Pusat Kawalan Operasi Bencana PKOB PITAS siap siaga menghadapi gelombang kedua fenomena banjir. Setakat ini terdapat 3 kawasan hotspot banjir yang mana PPS bersiap siaga diaktifkan lebih awal sekiranya perlu. Nasihat kepada penduduk di kawasan tersebut supaya dapat bersiap siaga dari masa ke semasa lah. Sekiranya air sudah melimpah menaiki paras 1 kaki atau 2 kaki, mohon terus berpindahlah ke tempat yang selamat. 3 PPS banjir tersebut adalah PPS Dewan Kampung Kusilat, PPS Dewan SK Pitas 2 dan PPS Kampung Kabatasan. Sekiranya berlaku banjir gelombang kedua, penduduk perlu berpindah sebelum keadaan gelap bagi mengelakkan kesukaran pergerakan. Mark turut memberitahu bermula 26 Januari, lebih 9,000 bantuan bakul makanan telah diagihkan kepada penduduk terjejas daripada 16,000 bantuan bakul makanan keseluruhannya. Lebih RM5 juta diperuntukkan Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP bagi membantu 12,450 graduan dan mahasiswa melalui program Protege KUSKOP. Pendekatan yang dirangka di bawah hala tuju strategi KUSKOP ini akan melahirkan usahawan lebih cikal, kompetitif, inovatif serta berupaya berhadapan situasi luar jangka. Saya sangat percaya bahawa program ini bukan hanya dapat menyediakan bekalan mereka untuk memiliki karier, tapi yang lebih penting pada saya adalah wawasan saya untuk melihat lebih ramai anak-anak muda, graduan muda berkecimpung di dalam bidang keusahawanan yang juga dilatih melalui program Protege ini. Beliau berkata demikian kepada media dalam perasmian program keusahawanan Kebulihpasaran Protege KUSKOP 2023 di Kota Kinabalu. Menurutnya, KUSKOP juga telah menyediakan RM30 juta dalam rancangan Malaysia ke-12 dengan sasaran penglibatan 76,590 graduan dan mahasiswa ke arah keusahawanan. Datuk Ewan turut menyampaikan sijil penyertaan kepada 20 usahawan graduan di Sabah yang telah mengikuti latihan pada tahun lepas. Seramai 449 pelajar melibatkan 14 sekolah rendah dan menengah di Penampang dan Kota Belud telah menerima sumbangan sempena UDA Prihatin kembali ke sekolah 2023. Inisiatif UDA Holdings Berhad, UDA iaitu agensi di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP melibatkan peruntukan berjumlah RM60,000. Saya akan gunakan keperluan itu untuk belajar sungguh-sungguh. Saya gembira kerana saya bangga betul. Saya bangga sebab kerana dapat hadiah itu untuk belajar bersungguh-sungguh supaya kami membantu keluarga kami. Ya, gembira dan terima kasih banyak-banyak tolong bagi bantuan tu untuk belajar bersungguh-sungguh dan bantu keluarga untuk capai keputusan yang cemerlang. Saya akan belajar bersungguh-sungguh dan membantu keluarga saya. Perasaan saya gembira dan saya akan buat keluarga saya happy dan akan mendapatkan ujian yang cemerlang. Saya berasa gembira dan saya akan belajar bersungguh-sungguh. Dan saya tidak akan susahkan keluarga saya lagi. Saya rasa senang hati, gembira dan saya akan memanfaatkan bantuan ini dengan belajar bersungguh-sungguh dan dapat meringankan beban ibu bapa saya. Selain Sabah, program tahunan berkenaan turut dilaksana di Johor, Pulau Pinang dan Kedah. Baik, sekian paparan dari negeri di bawah bayuh. Kita kembali ke Angkasa Puteri bersama dengan Azam Hussein. Azam, silakan. Baik, terima kasih Ijam langsung dari Sabah.